Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan memasuki bab yang kedua. Kita mulakan dengan 2.1 konsep al-ilahiyah. Konsep ketuhanan, ikatan ketuhanan dalam diri setiap Muslim. Yang kedua, ikatan keyakinan yang diterjemahkan melalui tayyibah dan juga syahadah kita. Yang ketiga, pengakuan tauhid iaitu asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Yang keempat, hakikat uluhiyah itu melambangkan asas tauhid kita. Dan yang seterusnya, yang kelima adalah mengenal Allah dengan cara yang betul. Kita harus mengenal Allah dengan bersumberkan dalil yang bersumberkan Al-Quran, hadis, dalil akal kita, dan juga melihat dengan kajian saintifik. Semuanya akan menjurus kita kepada makrifat Allah, mengenal Allah, dan insya-Allah akan menambahkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Insya-Allah. Baiklah, seterusnya 2.1 konsep ketuhanan dalam Islam. Al-ilahiyah bermaksud ketuhanan yang menjadi fitrah manusia, dan makrifat Allah merupakan asas dalam ajaran Islam, juga menjadi kewajipan pertama sebagai seorang Muslim. Ulama tauhid ada mengatakan awal agama adalah mengenal Allah, ma'rifatullah. Manakala ciri asas konsep ketuhanan, pertama kita kena yakin dengan sepenuh keyakinan bahawa Allah itu maha sempurna, suci dari sebarang kelemahan dan kekurangan. Seterusnya, tiada sekutu bagi Allah. Hanya Allah sahaja yang layak disembah dan tiada yang serupa dengan Allah. Yang ketiga, kita tidak terlalu memikirkan zat Allah. Tidak memikir zat Allah dengan kemampuan akal yang terbatas. Fikirkanlah mengenai segala makhluk Allah dan jangan kamu fikir tentang zatnya, kerana sebab itu kamu binasa. Hadis riwayat Abu Syakh Tabrani. Seterusnya, memerhati makhluk ciptaannya. Merenung dan memerhati ciptaan Allah, bukan memerhati zat Allah. Seperti memerhati kekuasaan dan kebijaksanaan Allah melalui kejadian malam dan siang. Seterusnya, kita berada di makrifat Allah dan kita akan pelajari berkaitan dengan rububiyah, uluhiyah, asma'ul husna dan sifat-sifat Allah. Jom kita sama-sama dengarkan. Seterusnya, konsep rububiyah. Baiklah, konsep rububiyah ini ialah konsep kita mengenali Allah tapi dari sudut penciptaan Allah. Apa yang Allah dah buat, apa yang Allah dah cipta, ya, ia merangkumi ciptaan Allah, apa yang Allah dah hidupkan, ya, mematikan apa yang Allah dah matikan, ya, memberi rezeki, memiliki sesuatu, mentadbir dan mengurus, menurunkan hujan, ya, dan memberi makan rezeki. Itu antara yang penciptaan Allah, antara yang Allah dah buat, yang dah lakukan. Jadi konsep rububiyah ini kita mengenal Allah dari sudut ciptaan Allah ni. Kita kena mengkaji proses hujan, ya, manusia, ciptaan Allah iaitu manusia dan animal dan lain-lain lagi. Itu antara konsep rububiyah. Konsep uluhiyah dari segi bahasa berasal dari perkataan ilah yang bermaksud Tuhan atau ketuhanan.
Ulama tauhid ada mengatakan yakin dengan i'tikad yang teguh bahawa Allah sahaja yang layak disembah, tiada Tuhan yang lain. Juga bermaksud tauhid ibadah, tugas utama para rasul untuk mengajar tauhid uluhiyah. Seterusnya adalah konsep uluhiyah. Tauhid uluhiyah ialah mengesakan Allah dari segi penyembahan, peribadatan, doa, nazar dan hukum. Baik, Fathiyah kan ada mengatakan bahawa mestilah Muslim dari sudut akidah. Akidah tauhid uluhiyah ini adalah foundation yang perlu ada sebagai seorang Muslim. Yakin bahawa Allah Maha Bijaksana dan tiada kekurangan, dan kita mesti berusaha untuk mengenali Allah, takut dan bertawakal kepada Allah. Wajib ikhlas dalam beribadah. Seterusnya kita wajib menyembah Allah, wajib bertakwa dan wajib ke atas semua ibadah yang berbentuk fizikal dan ibadah yang berbentuk percakapan. Wallahu a'lam. Asma'ul Husna bermaksud nama-nama Allah. Mengesakan Allah dari segi nama-nama. Ada 99 semuanya ya nama-nama Allah. Yakin Allah memiliki nama-nama yang layak baginya dan maha sempurna. Sesungguhnya bagi Allah itu ada 99 nama. Sesiapa yang memerhatikan maknanya, mereka akan beroleh syurga. Sama-sama kita ingat kembali Asma'ul Husna, 99 nama Allah. Nas'aluka ya man huwa Allahu alladhi la ilaha illa huwa ar-Rahmanur Rahim, Al-Malikul Quddusus Salamul Mu'minul Muhaiminul Azizul Jabbar, Al-Muttakabirul Khaliqul Bari'ul Musawwirul Ghaffarul Qahharul Wahhabur Razzaqul Fattahul Alim, Al-Qabidul Basitul Khafidul Rafi'ul Mu'izzul Mudhilus Sami'ul Basirul Hakim, اللطيف الخبير الحليم العظيم الغفور الشكور العلي الكبير الحفيظ المقيت الحسيب الجليل الكريم الرقيب المجيب الواسع الحكيم الودود المجيد الباعث الشهيد الحق الوكيل القوي المتين الولي الحميد المحسن مبدئ المعيد المحيي المميت الحي القيوم الواجد الماجد الواحد أحد الصمد قادر المقتدر المقدر المؤخر الأول الآخر الظاهر الباطن الوالي متعالي تواب منتقم العفو رؤوف المالك الملك ذو الجلال والإكرام المقسط الجامع الغني المغني والمانع الضار النافع النور الهادي بديع الباقي الوارث الرشيد الصبور الذي ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. اللهم صل أفضل صلاة على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك ذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون.
Seterusnya, sifat-sifat Allah, ya, Tuhan yang Maha Esa. Kita kena mengesakan Allah melalui sifat-sifatnya. Yakini Allah. Kita kena yakin Allah yang bersifat dengan sifat kamalah, yang sempurna dan menolak segala sifat mustahil. Maha suci Allah dari segala kekurangan dan kelemahan. Ada 20 sifat wajib Allah yang wajib untuk kita ketahui. Assalamualaikum semua. Jom sama-sama kita ingat kembali 20 sifat wajib bagi Allah. Allah wujud, qidam, baqa, mukhalafatuhu lil hawadithi, qiyamuhu bi nafsihi wahdaniyah, qudrah, iradah, ilmun hayyun, sama', basar, kalam qadiran, muridan, aliman hayyan, sami'an, basiran, mutakalliman. Jangan lupa perkara penting dalam memahami nama-nama Allah. Bukan saja nama Allah, malah sifat Allah. Asma' wa sifat. Nama-nama Allah dan juga sifat-sifat Allah. Apa perkara yang paling penting? Kita harus tahu bahawa ia tidak menyerupai makhluk. Sifat-sifat Allah, nama-nama Allah tidak menyerupai makhluk. Sabit pada Al-Quran dan Sunnah. Bertepatan dengan Al-Quran dan Sunnah. Banyak sekali diperkatakan mengenai nama Allah dan sifat Allah di dalam Al-Quran. Dan juga kita tidak tamak dalam kita nak korek ilmu berkaitan dengan kaifiat asma wa sifat. InsyaAllah semoga bermanfaat untuk semuanya. Sebagai kesimpulan untuk bab ini, kita hendaklah mengenal Allah melalui jalan yang bersumberkan Al-Quran dan As-Sunnah. Akal manusia sangat terhad untuk menjangkau zat Allah. Terima nama-nama Allah, iaitu asma' dan juga sifat Allah dengan hati yang terbuka. Wajib tahu bahawa asma' wa sifat, iaitu nama-nama dan sifat Allah, dan menjelmakan kecintaan kita kepada Allah melalui cara hidup Islam. Wallahu a'lam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.